Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Farhanis binti Ahmad Fauzi. Nombor matrik ID202221059293. Topik saya pada hari ini adalah berkaitan dengan hujah-hujah terhadap golongan yang mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah ciptaan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita pergi kepada isi kita yang lebih mendalam, kita perlulah mengenal apa itu makna Al-Quran, iaitu yang pertama mengumpulkan dan menyimpulkan. Dan Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran ini mampu menundukkan bangsa Arab yang taksub dengan keberhalaan pemikiran dan tingkah laku. Al-Quran ini merupakan pakej yang sangat lengkap kerana di dalam Al-Quran ada menceritakan aspek perundangan, al-jihad, muamalat, sains, hidup bernegara dan seluruh dimensi kehidupan. Menyedari akan kehebatan Al-Quran inilah yang menyebabkan musuh Islam sentiasa mencuburi dan mencari jalan untuk menimbulkan kekeliruan seperti puak Islam liberal yang bersikap sinis terhadap Al-Quran. Jika sebelum ini mereka menyerang hadis Nabi Muhammad SAW, maka kini mereka mempertikaikan dengan berhujah bahawa Al-Quran adalah semata-mata perbincangan intelektual. Hujah-hujah yang diajukan oleh golongan yang mengatakan Al-Quran sebagai ciptaan Nabi Muhammad SAW merupakan isu yang sangat kontroversi. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini umat Islam sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa individu dan kelompok telah muncul dengan pandangan yang berbeza, di mana mereka beragreement bahawa Al-Quran sebenarnya adalah hasil ciptaan Nabi Muhammad SAW sendiri dan bukan wahyu daripada Allah SWT. Dalam konteks ini, penting untuk kita menjelajahi dan menganalisis hujah-hujah supaya pada masa hadapan tidak berlaku kekeliruan pada generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Husna binti Sulaiman. Nombor matrik D2022105295. Hari ini saya akan menyambung perbincangan tentang tajuk Al-Quran menegur Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang benar. Ia bukanlah tulisan atau rekaan Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad SAW merupakan seorang manusia yang tidak dapat membaca dan menulis. Nabi Muhammad SAW memberi ayat-ayat Al-Quran yang lengkap dengan hakikat ketuhanan. Tidak lain tidak bukan datangnya daripada Allah SWT, Tuhan sekalian Adam. Al-Quran juga bukanlah diari yang merakamkan kisah hidup Nabi Muhammad SAW sehari, dan Al-Quran tidak menyuruh manusia untuk menyembah Nabi Muhammad. Sebaliknya, ia menyuruh kepada manusia agar kembali kepada Allah sebagai Tuhan yang sebenar. Al-Quran juga bukti yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai sebarang agenda untuk menjadikan dirinya kelihatan hebat dan agung. Sebelum mengulas tentang ayat-ayat yang menegur Nabi Muhammad SAW, perlu dijelaskan bahawa teguran-teguran itu akibat sikap dan ucapan baginda yang tidak bertepatan dengan kehendaknya. Ini kerana tidak wajar sikap atau ucapan itu lahir daripada seorang yang dijadikan teladan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad sebagai insan yang amanah tidaklah menyembunyikan teguran-teguran tersebut kerana ia merupakan wahyu daripada Allah SWT. Dan juga ia menjadi bukti bahawa Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan bukanlah hasil karangan daripada baginda. Seterusnya, antara teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang dikemukakan di dalam firman Allah SWT di dalam surah Al-Imran ayat ke-128. Maksudnya, itu bukan menjadi urusanmu apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, kerana sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Berdasarkan ayat di atas, ketika terjadinya perang Uhud, puluhan sahabat Rasulullah gugur dan baginda sendiri terluka sehingga giginya patah dan wajah baginda berlumuran darah. Saat itu baginda bersabda, bagaimana mungkin satu kaum akan memperoleh kebahagiaan sedangkan mereka melukai wajah Nabi mereka sehingga berlumuran darah, padahal dia mengajak mereka ke jalan Tuhan mereka. Rasulullah juga kononnya berdoa kepada Allah agar ia melaknat mereka. Akan tetapi Allah menegurnya dengan ayat di dalam surah Al-Imran ayat 128. Ini kerana seperti mana pun keburukan atau dosa yang pernah ada dan dilakukan oleh seseorang, ketika ia sudah bertaubat kepada Allah dan diterima olehnya, maka semua kesalahan dan dosa-dosa itu akan diampunkan oleh Allah dan terhilang dari dirinya. Jelaslah di sini bahawa Al-Quran bukanlah ciptaan Nabi Muhammad kerana baginda sendiri ditegur oleh Allah dan menyampaikan wahyu dan perbuatan-perbuatan baginda yang tidak sesuai sebagai seorang pemimpin kepada umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Farihatul Zulfa binti Syarifuddin, nombor matrik di 202221052884. Baiklah, saya akan meneruskan untuk perbincangan yang seterusnya, iaitu Nabi Muhammad SAW adalah golongan Al-Amin. Dari zaman kanak-kanak sehinggalah dewasa, baginda mempunyai sifat yang jujur, berbudi bahasa dan mempunyai kepribadian yang tinggi, di mana bertentangan dengan sifat dan tingkah laku pemuda dan penduduk kota Mekah pada waktu itu yang hanya tahu berfoya-foya, menyembah berhala dan mabuk. Oleh disebabkan itu, baginda digelar Al-Amin kerana sifat baginda yang jujur dan amanah. Baiklah, apa bukti yang mengatakan bahawa baginda ini bersifat Al-Amin? Baginda pernah ditawarkan kedudukan, harta, pangkat dan wanita dengan syarat baginda memberhentikan dakwahnya, tetapi ditolak. Baginda berkata, walau matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tidak akan kutinggalkan misiku sehinggalah berhasilkan atau gugur mempertahankannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam firman Allah ini, Allah menyatakan bahawa baginda ini diutuskan kepada seluruh umat Islam untuk menyampaikan wahyu daripada Allah. Jadi apa kaitan sifat Al-Amin ini dengan hujah yang mengatakan bahawa baginda mereka-reka ataupun mencipta Al-Quran? Ayat yang seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, ya Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkanlah 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah sesiapa sahaja yang sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul orang-orang yang benar. Jadi surah Al-Hud ayat 13 ini menjelaskan bahawa Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat-sangat tinggi. Seperti sebelum ini juga, akan saya ada memberi penjelasan berkenaan dengan Nabi SAW merupakan golongan Al-Ummi. Jadi mustahil untuk baginda mereka-reka Al-Quran, sedangkan Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat tinggi, dan baginda ini sudah dinyatakan bahawa hanya diutuskan kepada seluruh umat Islam untuk menyebarkan wahyu Allah. Jadi jelas di sini bahawa Nabi bersifat Al-Amin dan tidak mampu untuk mereka-reka Al-Quran. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Nur Ain Murshidah binti Razlan, bernombor matrik di 202221052888. Saya ingin meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu Al-Quran itu merupakan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan mukjizat yang besar. Ia membuktikan tentang kerasulan Nabi Muhammad dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Yang kedua, Al-Quran itu merupakan kitab panduan dan rujukan utama manusia. Seperti mana kita tahu, Al-Quran itu merupakan kitab suci. Ia menghimpunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang aspek kehidupan seharian manusia, dari segi tauhid, ibadah, jenayah, muamalat, munakahat dan sebagainya. Yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Hikmah Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat adalah supaya umat pada zaman terdahulu lebih mudah memahaminya, dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan ketika itu berdasarkan peristiwa yang terjadi pada zaman tersebut. Akhir sekali, Al-Quran juga ada menceritakan peristiwa yang telah berlaku puluhan ribu tahun yang lalu. Antara kisah-kisah yang menarik adalah kisah Nabi-Nabi yang terdahulu yang berdakwah kepada kaumnya, dan kemudian kaumnya menolak ajaran tersebut dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah-kisah tersebut ada juga diceritakan dalam Al-Quran. Dan bagaimanakah Al-Quran itu diciptakan oleh Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad belum lahir lagi ketika itu. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atira binti Zakaria, nombor matrik di 202221052883.
Hujah yang seterusnya adalah Nabi SAW adalah golongan ummi dan baginda tidak pernah ke sekolah. Pertama, apa maksud ummi? Okey, ummi ni perkataan jamak yang berasal daripada perkataan yang bermaksud ibu. Okey, berdasarkan tafsiran maksud di sini, secara harfiahnya adalah kemampuan membaca dan menulis seseorang itu sama ketika mana ia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya sini bayi yang lahir tak boleh membaca mengira. Ummi tu bermaksud sedemikian rupa. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kami adalah umat yang ummi. Kami tidak pandai menulis dan tidak juga pandai mengira. Umat ummi yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tadi merujuk kepada masyarakat Arab pada zaman tu. Orang Arab ni jelas tahu Nabi ni tak boleh baca, tak boleh mengira semua. Tapi mereka masih memilih untuk mengingkari dan mengatakan bahawa Al-Quran itu ciptaan Nabi. Sedangkan sebelum diangkat menjadi Rasul, mereka menggelakkan Nabi ni Al-Amin. Tapi bila turun Al-Quran, mereka tak mempercayai Al-Quran. Untuk menguatkan lagi hujah yang Nabi ni seorang ummi, dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah mengenai wahyu pertama dalam Gua Hira ketika itu, malaikat Jibril menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Iqra, tapi Nabi menjawab ma ana biqari. Nabi menggunakan penafian ma di situ, maksudnya pengecualian, saya tidak boleh membaca. Jadi jelas dari sini bahawa Al-Quran tu bukan ciptaan Nabi kerana Nabi adalah golongan ummi. Tapi sebagai umat Islam perlu kita tahu bahawa ummi, gelaran ummi tu bukan satu penghinaan kepada Nabi. Sebaliknya ialah satu bentuk kemuliaan kerana maksud tidak boleh membaca dan mengira itu merujuk kepada Nabi tidak pernah membaca ataupun menyalin mana-mana kitab sebelum Al-Quran. Seterusnya, berkenaan Nabi tidak pernah ke sekolah. Nabi tidak pernah mendapatkan pendidikan yang formal seperti pengajian di sekolah atau madrasah. Dalam Al-Quran sendiri diceritakan pelbagai perkara yang mana bukan berkisah tentang hukum hakam Islam saja, tapi pelbagai cabang-cabang ilmu, macam ilmu sains, ilmu aram, sejarah dan pelbagainya. Jadi bagaimana mungkin Rasulullah yang tidak pernah ke sekolah, tidak pernah mendapatkan pendidikan yang formal, dapat menulis, dapat menyatakan, menceritakan perkara itu, melainkan itu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan pada topik kali ini adalah bahawa hujah-hujah yang diajukan oleh golongan yang mengatakan Al-Quran sebagai ciptaan Nabi Muhammad SAW adalah tidak bertepatan kerana hujah yang diajukan tidak memiliki dukungan yang kuat dari sumber-sumber seperti sejarah, teks-teks klasik dan tradisi Islam yang luas. Bagi umat Islam, kepercayaan bahawa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah landasan utama dalam keimanan umat Islam, dan sementara itu, pandangan alternatif yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan baginda sendiri tidak diterima oleh umat Islam, bahkan dianggap sebagai pandangan yang bertentangan dalam ajaran Islam. Oleh itu, ulama dan para cendekiawan Muslim tetap mempertahankan pandangan bahawa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang sangat bermukjizat kepada makhluk. Tidak pernah mampu dan mustahil untuk mendatangkan sebuah kitab semisal Al-Quran, sekalipun terdapat gabungan dan kesepakatan antara seluruh manusia dan jin. Justru perlulah kita berwaspada dan perlulah kita akui bahawa Al-Quran ini sememangnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.